السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu baik yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Allah berikan kepada kita, orang yang terpilih sahaja. Hari ini tuan-tuan yang mulia, bila kita sebut nikmat, semua orang akan faham nikmat itu adalah harta benda dunia semata-mata. Bila kita sebut rezeki, orang akan pandang duit. Bila kita sebut rezeki, orang akan pandang dinaikkan pangkat. Bila kita sebut nikmat, rezeki daripada Allah, alhamdulillah, maka kita akan rasa, kita akan nampak, oh dapat projek. Kita akan nampak dinaikkan pangkat. Kita akan nampak kedudukan. Kita akan nampak rumah yang besar, kereta yang besar, duit yang begitu banyak. Dapat pergi ke sana ke sini dengan tidak ada rasa risau pun. Bila kita sebut nikmat, bila kita sebut rezeki, ramai di kalangan kita umat Islam pada hari ini merasakan itulah rezeki, lebih kepada harta benda dunia. Tapi sebenarnya tuan-tuan yang mulia, hakikat yang sebenarnya, rezeki dan nikmat yang sebenar adalah diberikan taufik dan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat agama yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Allah berikan kepada tuan-tuan yang ada dalam majlis ini. Untuk kita datang ke rumah Allah menunaikan satu perintah Allah yang begitu besar, iaitu salat, dengan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memerlukan taufik dan hidayat, memerlukan rahmat, memerlukan anugerah, pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini kita rasa saya memang hari-hari datang masjid. Hari-hari saya datang masjid. Kita rasa macam tu kan? Hari-hari saya datang masjid. Hari-hari saya pergi masjid. Saya memang pergi masjid. Kita rasa macam tu. Tapi sebenarnya dia adalah hakikat. Dia adalah taufik dan hidayat daripada Allah. Ialah disebabkan kita dah biasa pergi masjid kan. Kita tunjukkan keinginan kita, tunjukkan kesungguhan kita nak pergi masjid, Allah bagi hidayat. Allah pilihlah. Allah pilih insya-Allah. Istiqamah kita dalam pergi ke masjid, istiqamahnya kita dalam menunaikan perintah Allah, istiqamahnya kita menunaikan solat berjemaah di masjid, Allah dengan limpah rahimnya Allah pilih kita.
Tapi tanpa pilihan Allah, tanpa taufik dan hidayah daripada Allah, kita tak akan dapat buat apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang mulia. Bulan Ramadan dah berlalu. Bulan Syawal pun dah berlalu. Hari ini hari yang terakhir daripada bulan Syawal. Insya-Allah esok kita akan masuk kepada bulan Zulqa'dah. Jadi insya-Allah dalam masa yang terdekat ini kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Jadi diucapkan selamat kepada mereka yang akan menunaikan haji pada musim haji yang tahun 2023 ini. Diucapkan selamat pergi dan kembali dan dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, diberikan kekuatan, diberikan kekuatan zahir dan batin untuk menunaikan ibadah Allah Ta'ala yang besar juga ini. Dan insya-Allah dikurniakan haji yang mabrur, yang dikira, ataupun haji yang makbul, yang diterima, ataupun haji yang mabruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila pulang, bila sampai di sana, siapa yang pergi, doalah untuk kami di sini supaya Allah pilih juga kami yang belum pergi ni sampai ke sana. Dan bila pulang, insya-Allah dikurniakan haji ataupun ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terdekat, itu yang wajib, yang sunat korban. Mengorbankan sedikit uang ataupun sedikit harta yang Allah berikan kepada kita. Saya ada lembu ustaz, boleh tak saya nak korbankan lembu saya? Boleh? Saya ada kambing ustaz, boleh tak saya nak korban kambing saya? Boleh, tak ada masalah. Saya tak ada lembu, saya tak ada kambing. Masjid ada buka. InsyaAllah. Baru semalam Tuan Pengurusi kita mengiklankan ada masjid ada membuka tawaran bagi sesiapa yang nak menunaikan ibadah kurban yang sunat, satu bahagian RM750. Dikeluarkan, tidak luarlah duit kita yang beribu-ribu dalam bank tu. InsyaAllah bagi siapa yang mampu, bagi siapa yang ada lebihan-lebihan duit, yang ada sebenarnya dia bukan lebihan Dia kalau lebihan ni dia jadi zakat. Sebenarnya bukan lebihan lah. Sebenarnya kalau gitulah. Salah saya ubah balik ayat itu, dia bukan lebihan sebenarnya. Dia kalau lebihan dia zakat sebenarnya. Sebab zakat ni adalah ibadah yang menyuci harta kita. Jadi harta kita ni tak tahulah, harta kita campur bau lah. Ada harta yang kotor, ada harta yang bersih, kita tak tahu kan. Ada harta yang syubhat, ada yang betul-betul haram, dan mungkin juga wal-iyazubillah ada yang halal, ada yang haram, kita tak sedar. Kita tak perasan benda tu. Bukan kita nak ambil benda yang haram. Tak, kita tak perasan. Jadi macam mana nak buat? Maka Allah syariatkan zakat. Maka zakat ni lah yang akan menyuci harta-harta kita yang haram dan harta-harta kita yang syubhat. Bukan banyak pun. Dah berapa ustaz? Berapa lah? 2.5% lah daripada nilai. Dan bukan semua orang yang wajib keluar zakat. Orang yang cukup syarat, cukup nisab, cukup haul, maka dia kena keluarkan zakat lah. Lebihan daripada duit tu, maka dia keluarkan zakat. Jadi untuk buat ibadah korban ni bukan lebihan duit saya ubah balik duit yang ada tu, bukan lebihan. Duit yang ada tu kita ambil sedikit, kita korbankanlah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima korban kita insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, pada hari ini saya ingin mengkongsikan dengan tuan-tuan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang akibat bagi mereka yang meninggalkan solat. Sama-sama kita membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam qala man taraka as-salata hatta madha waqtaha. Hadis ini simple, pendek, tetapi dia sangat memberi kesan kepada hati saya dan insya-Allah sebenarnya hati kita semua. Nabi kata, man taraka as-salata hatta madha waqtaha thumma qada 'udhiba fi an-nar hukban wal hukbu 80 sanatan was-sanatu 360 yawman kullu yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin kadha fi majalis al-abrar qultu lam ajidhu fima 'indi min kutubil hadith illa anna majalis al-abrar madahahu syaikhu masyayikhina Syekh Abdul Aziz Ad-Dihlawi.
Okey, kalau tuan-tuan biasa dengar hadis. Hadis-hadis yang sebelum ni saya baca sikit Hadis-hadis yang sebelum ini dibawa dengan perkataan An Ibn Abbas, An Abdullah bin Amr, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini menyebut secara jelas perawinya. An Abdullah bin Amr, perawi sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Dalam hadis yang lain menyebut Abdullah bin Abbas. Nabi berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis ini disebut ruwiya annahu. Ruwiya annahu maknanya dia tak sebut siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ruwiya annahu. Tak sebut siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa? Tak tahu siapa. Dia kalau dalam ilmu hadis ni, kalau tak tahu tak boleh Dalam ilmu hadis ni tuan-tuan bayangkan, kita nak kena tahu setiap orang yang meriwayatkan hadis. Jadi kalau saya baca, saya bukan meriwayatkan hadis. Saya bukan meriwayatkan hadis. Saya kongsikan hadis. So kalau ada asatizah kita yang mengajarkan hadis, maka dia bukan meriwayatkan hadis sebenarnya. Sebab bayangkan tuan-tuan yang mulia, untuk meriwayatkan hadis ini, macam mana sahabat, macam mana kita nak pastikan hadis yang sampai kepada kita pada hari ini adalah seperti mana yang keluar daripada mulut Nabi. Dan Nabi dah bagi tahu secara jelas, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang mengatakan sesuatu yang aku tak cakap. Dia kata Nabi sebut, Nabi bersabda, Nabi berkata, Nabi melakukan, Nabi memberi pengakuan, dia kata. Sedangkan Nabi tak cakap, Nabi tak buat, Nabi tak memberi pengakuan, Nabi tak bersabda begitu. Maknanya dia telah mengatakan sesuatu yang Nabi tak kata. Nabi kata siapa yang buat macam ni, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia telah orang kata mudah fahamnya, dia telah menempah tiket untuk dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Telah menempah satu tempat duduk. Macam kita tempah tiket lah. Tempah tiket nak pergi mana? Nak pergi majlis selawat. Bukan nak pergi konsert Jangan tempah. Jangan pergi konsert. Jangan. Siapa yang pergi konsert, contohnya konsert dekat Kuala Lumpur kan, dia tak boleh jamak. Jangan jamak Dia tak boleh jamak. Dia pergi konsert, dia pergi ke Kuala Lumpur, dia bersafar semata-mata nak pergi konsert, semata-mata nak pergi konsert, dia tak boleh jamak. Sebab syarat nak qasar dan jamak ialah ayyakuna safaruhu ghaira maksiatin. Safarnya itu bukanlah kerana maksiat. Kalau safarnya itu kerana maksiat, maka dia tidak boleh jamak. Tak boleh qasar dan tak boleh jamak. Jadi kalau nak pergi tengok konsert, janganlah niat semata-mata safar tu nak pergi tengok konsert. Bukan saya ajar supaya kita tidak melakukan dosa, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang salah di sisi syariat. Jadi kalau kita pergi kerana nak konsert, tapi sebenarnya kita pergi kerana nak konsert dan kita jamak, sebenarnya kita tak boleh jamak, maka kita telah meninggalkan solat subuh. Bila berapa hari? 2 hari kita tinggalkan solat dalam keadaan kita tak tahu. Jadi kalau nak pergi tengok konsert, jangan semata-mata tengok konsert. Ni adalah nak pergi ziarah makcik dekat KL. Sambil-sambil tu pergi konsert. Bukan saya ajar. Kalau boleh tak payah pergi. Kalau boleh tak payah pergi. Bukan saya ajar. Kalau boleh tak payah pergi. Beli tiket kat mana? Beli tiket nak pergi majlis solat. Okey, boleh. Maksudnya kita dah menempah tiket, dah booking tiket, kita masuk ke neraka Allah Ta'ala sekiranya kita mengatakan sesuatu yang Nabi tak cakap. Jadi bagaimana tuan-tuan yang mulia, satu orang dia nak mengatakan sesuatu sebiji seperti mana yang Nabi sebut. Nabi sebut begini. Dia dengar dan dia sampaikan kepada orang lain sebiji seperti mana Nabi sebut. Boleh ke? Kan? Apa yang tuan-tuan dengar dekat saya pada hari ini, tuan-tuan balik cerita dekat isi tuan-tuan sebiji seperti mana apa yang saya sebut. Tak kurang lafaznya, tak salah lafaznya, sebiji. Boleh ke? Kalau boleh, hebat lah. Kalau boleh, dia ni boleh jadi perawi hadis. Kalau ada di kalangan tuan-tuan
yang boleh dengar apa yang saya cakap pada malam ini, pada maghrib ini, dengar dan lekat dalam kepala dia, balik rumah dia sampaikan kepada isteri dia sebiji seperti mana yang keluar daripada mulut saya ini, maka dia boleh jadi perawi hadis. Jadi siapa di kalangan tuan-tuan yang begitu cekap otaknya, begitu fasih lidahnya, dan begitu kuat ingatannya sehingga dia boleh menyampaikan sebiji seperti mana yang disampaikan. Jadi itulah syarat untuk menjadi perawi hadis. Sahabat, dia mesti orang yang kuat ingatannya, dan orang yang cekap ingatannya, dan orang yang fasih lidahnya, sehingga dia boleh menyampaikan kepada tabi'in seperti mana yang Nabi sampaikan kepada mereka. Jadi begitulah ulama-ulama kita, mereka ni hebat, kuat akalnya, kuat cekap pemikirannya, dan fasih lidahnya, dan bersih hatinya, dan tinggi imannya, dan amalannya bagus, sehingga kan mereka dapat menangkap setiap perkataan yang sampai daripada mulut gurunya, dan mereka pegang perkataan tersebut, dan mereka sampaikan pula kepada anak muridnya, dan anak muridnya sampaikan pula kepada anak muridnya. Begitulah sampai kepada kita pada hari ini. Jadi bayangkan macam mana ulama-ulama kita menjaga ilmu hadis, menjaga hadis Nabi SAW. Banyak ke hadis Nabi ni? Ya, banyak. Begitu banyak hadis Nabi. Banyak, sangat banyak. Jadi ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn fa huwa haditsun marfu'un. Setiap apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut percakapan, perbuatan dan pengakuan, semuanya adalah hadis. Jadi Nabi hidup sebagai seorang nabi selama 23 tahun. Daripada umur 40 tahun dilantik menjadi seorang rasul, dan wafat pada umur 63 tahun. Selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Berapa banyak batah perkataan yang Nabi sebut? Semua adalah hadis. Berapa banyak perkataan, berapa banyak kelakuan yang Nabi buat? Semua adalah hadis. Berapa banyak pengakuan Nabi tak buat, dan Nabi tak cakap, tapi sahabat buat, Nabi memberi pengakuan, itu pun adalah hadis. Jadi macam mana sahabat nak jaga semua ni, ambil semua ni daripada Nabi, dan jaga dan sampai kepada tabi'in. Dan macam mana tabi'in nak ambil semua ni daripada sahabat, pegang dan sampai kepada tabi'in. Dan begitulah seterusnya tuan-tuan, sampailah kepada kita hari ini. Jadi sampai tak? Ya sampai. Sebiji tak seperti mana yang Nabi sebut? Ya sebiji. Tapi dalam hadis disebut ruwiya annahu alaihi salatu wassalam. Daripada Nabi ada siapa yang meriwayatkan hadis itu, siapa sampai tiba-tiba tak ada, tak tahu siapa. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkan? Bila berlaku begini, tuan-tuan yang mulia, maka ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi walaupun hadis dhaif, maka masih lagi boleh diguna pakai untuk memberi ancaman kepada kita. Sama-sama kita baca. Man taraka as-salata hatta madha waqtaha thumma qada udhiba fi an-nar hukban wal hukbu 80 sanatan was sanatu 360 yawman kullu yawmin kana miqdaruhu alf sanatin. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang yang meninggalkan solat sehingga terluput waktunya, meninggalkan solat dengan sengaja, meninggalkan solat dengan sengaja. Sebab tu dalam fiqh dia ada dua, a'dzarus salati ithnani. Keuzuran dalam solat itu ada dua. Pertama, an-naumu wan nisyan. Pertama lupa, dan pertama tidur, yang kedua lupa. Jadi hari ni bila kita tinggalkan solat, kita kata, oh saya tidur Ustaz. Bila kita tinggalkan solat, oh saya terlupa Ustaz. Jadi bukan semua tidur boleh jadikan alasan untuk meninggalkan solat. Bukan semua lupa boleh jadikan alasan untuk meninggalkan solat. Ada lupa-lupa yang diterima oleh syarak, maka dia boleh jadikan alasan sebagai untuk kita tinggalkan solat. Maknanya kita tak berdosa, tetap juga kena qada balik solat tu bila kita dah ingat daripada lupa kita tu.
Dan tetap juga kena qada balik solat tu bila kita dah bangun daripada tidur. Tetapi tak berdosa, itu saja. Berbeza dengan syarat, berbeza dengan solat yang tidur yang tidak diterima oleh syarak. Orang dah masuk waktu baru tidur. Lepak sampai pukul 5, sampai pukul 6 pagi contohnya. Pukul 6 pagi baru balik rumah. Ayah nak pergi keluar subuh, nak pergi keluar pergi sembahyang subuh, bertemu dengan anak. Dari mana? Dari kedai mamak contohnya. Ini contoh dari kedai mamak. Patutnya dia sampai rumah tu dia sembahyang dah dulu sebab waktu dah masuk. Waktu masuk 5.44. Dia sampai rumah pukul 6. Patut kena sembahyang dulu, tapi dia tak sembahyang, dia tidur. Agak-agak kalau tidur bangun pukul berapa? Agak-agak kalau tidur dia bangun pukul berapa? Bang Edi, pukul berapa bangun? 11, 12, 3, 2, 3 kot, 12, 1, kan? Tak lari lah. Paling cepat pun pukul 12 lah. Jadi kalau ulama kata kalau dia yakin dia boleh bangun sebelum habis waktu subuh, maka dia boleh tidur. Tapi agak-agak rasa tak kot. Tak lah. Dah tak berjaga, dah tak tidur malam satu malam. Pukul 6 baru nak tidur, insya-Allah lah memang tak akan bangun lah. Bangun pukul 12 lah kalau bangun. Jadi kalau dia tidur waktu tu, maka dia berdosa. Dan dia kena qada baliklah solat dia. Dan dia berdosa. Dan inilah yang disebutkan oleh ulama, diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang yang meninggalkan solat sehingga terluput waktunya atas apa alasan sekalipun, termasuklah alasan tidur yang tidak dibolehkan, tidak boleh dijadikan sebagai alasan, termasuklah lupa yang tidak boleh dijadikan sebagai alasan, sehingga terlupa waktu tak sembahyang, kemudian mengqadakkan solat itu, maka dia akan disiksa dalam neraka selama 1 hukuk. Allahu akbar. Dah qada Ustaz, saya dah qada macam mana? Saya dah qada pun kena rendam juga ke dalam neraka. Ni hadis kata ni. Dia ada 3 dosa, ada 3 kan? Satu dosa langgar, meninggalkan perkara yang wajib. Allah suruh kita buat, kita tak buat. Itu dosa. 1. Yang kedua, kita melakukan larangan Allah. Allah kata jangan buat, kita buat. 2. Yang ketiga, kita ada dosa dengan manusia. Ni dosa dengan manusia ni saya tak ceritalah. Dosa dengan manusia ni dia susah. Masalah, cerita panjang. Dosa dengan manusia ni memang wal-iyazubillah, minta lindung daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tak selesai dekat dunia, kita jawab dah dekat akhirat. Dan nak ceritanya 2 dosa yang pertama ni. Satu dosa melanggar, tinggalkan perintah Allah. Allah kata buat, kita tak buat. Dosa. Tanda kita bertaubat daripada dosa itu ialah dengan kita mengqadakkan balik segala perintah Allah yang kita tinggalkan tadi. Contohnya kita tinggalkan sembahyang, kita qadak balik sembahyang kita tadi itu, maka macam mana? Kita qadak balik, maka itulah tanda kita kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita tak tunaikan zakat. Kita dah wajib keluar zakat tapi kita tak tunaikan. Macam mana Ustaz? Saya tahun lepas wajib keluar zakat tapi saya tak keluarkan zakat. Kena qada lah. Ya, kena qada. Jadi ada satu orang sahabat saya, bukan sahabat lah, ada satu orang pakcik lah datang jumpa saya. Macam mana Ustaz? Dia dengar kuliah Ustaz, dia kata Ustaz tu kata wajib kena keluarkan zakat. Wajib keluarkan zakat, dan dia ni rasa macam dah 2-3 tahun wajib keluar zakat tapi dia tak keluar zakat. Dia datang jumpa saya, tanya, macam mana Ustaz? Saya 2-3 tahun lepas wajib kena keluarkan zakat tapi saya tak keluarkan zakat. Macam mana? Qada lah. Sekarang kena bayar lah. Sekarang kena bayar. Sekarang lah saya bayar Ustaz. Bayar lah, dibayar. Bayar lah, bayar. Ada satu orang sahabat saya datang jumpa saya, Ustaz, ni saya punya pendapatan, Ustaz tolong kira. Inilah saya punya nisab, Ustaz tolong kira berapa yang saya kena keluarkan zakat. Tahun pertama dia datang kena keluarkan banyak ini. Tahun kedua dia datang kena keluarkan lagi banyak. Tahun ketiga dia datang dan kena keluar lagi banyak. Apa maksud tuan-tuan? Bila tak setiap tahun dia datang tu kena keluar lagi banyak, lagi banyak.
Tahun pertama dia datang kena keluarkan 2,000 je. Tahun kedua dia datang kena keluarkan 23,000. Bayangkan 2.5% daripada 23,000 itu adalah 2.5% daripada keseluruhan nisab dia. Berapa ringgit? Berapa? Banyaklah. Tahun ketiga dia datang dah puluh ribu. Maknanya dia punya income dia besar. Seorang yang keluarkan zakat ni Allah akan tambah rezeki dia. Jangan risau. Dan Allah akan cuci, dan Allah akan bersihkan rezeki dia. Jadi setiap amalan yang kita buat, perintah Allah yang kita tinggalkan, kita kena qada. Itulah tanda kita kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan setiap perintah Allah Ta'ala, setiap larangan Allah Ta'ala yang kita langgar, Allah kata jangan buat, kita buat, maka kita menyesal dan kita berazam untuk tidak melakukan lagi dosa tersebut, maka itulah tanda kita kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada dosa tersebut. Tapi yang ni macam mana Ustaz? Seseorang yang meninggalkan solat sehingga terluput waktunya, kemudian mengqadakkan solat itu, dia qadak. Saya dah qadak balik solat yang saya tinggalkan tadi, maknanya saya dah bertaubat. Kena azab lagi ke? Maka dia akan diazab, disiksa dalam neraka selama satu hukum. Yang tu nanti kita akan jawab dekat dalam. Satu hukum. Satu hukum adalah sama dengan 80 tahun. InsyaAllah. Dan satu tahun mengandungi 365 hari. Dan satu hari di akhirat adalah sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Allahu a'lam. Kiralah sendiri. Itulah akhirat. Satu kiraan yang tidak terbatas di akal kita. Tak tercapai. Berapalah tuan-tuan kira lah. 80 tahun darab dengan 1000. Berapa ribu? 80 tahun darab dengan 1000. Allahu akbar. Sebab tu ada satu hadis yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya dapat ucap kalimah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bila dengar hadis ni kita rasa gembira. Allah. Yalah kan? Kita ni orang Islam ni beruntung. Bila kita akhir kalam kita ucap kalimah la ilaha illallah je, pak, confirm masuk syurga. Pasti akan masuk syurga. Allah dah sebut, Nabi dah sebut. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang akhir kalamnya dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Kalau dapatlah. Kalau dapat masalahnya. Kalau tak dapat, macam mana? Kalau dapat akhir kalam ucap kalimah la ilaha illallah, maka pasti akan masuk syurga, walaupun dia akan diazab oleh Allah Ta'ala dalam neraka kerana dosa-dosa yang dibuat selama di dunia itu. Tetapi satu masa nanti pasti dan pasti Allah akan masukkan dia ke dalam syurga kerana akhir kalamnya dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Kalau macam tu okey ke tak okey? Kalau kita dengar okey lah kan? Tak okey sebenarnya, tak okey. Tak okey sebenarnya. Masalahnya nak tanya, kita sanggup ke tahan api neraka? Kita sanggup ke walaupun dia akan diazab? Masalahnya kita sanggup ke nak diazab? Kita sanggup ke nak tahan api neraka? Kena ketik nyamuk pun kita pergi hospital. Kena patut ular pun kita pergi hospital. Kena api sikit pun dah terbakar. Api dunia sikit. Api akhirat ditambahkan lagi 69 kali. 70 kali ganda lebih panas lagi daripada api dunia. Masya Allah. Direndamkan pula berpuluh-puluh tahun. Dalam hadis ini menyebutkan kalau satu salat ditinggalkan, direndamkan dalam api neraka 80 tahun. Selama 80 tahun didarabkan dengan 1000 tahun. 80 tahun darab 1000. Wallahu a'lam berapa lama tu. Satu solat. Dah kalau 40 tahun tak semayang, macam mana? 5 waktu tak semayang. Berapa lama saya tak semayang? 42 tahun umur saya, Ustaz. Umur saya 42 tahun. Tak pernah semayang. Umur saya 42 tahun. Saya tak pernah semayang. Wallahi saya tak pernah semayang. Dia sendiri mengaku. Satu solat 80 tahun.
80 darab 1000. 42 tahun. Darab dengan 80, darab pula dengan 1000. 42 tahun tu darab dengan 5. Jumlah tu darab dengan 80. Jumlah 80 tu darab pula dengan 1000. Selama itulah dia akan direndamkan dalam neraka. Tapi tuan-tuan yang mulia, inilah perintah Allah yang dipermain-mainkan oleh umat Islam. Bukan orang lain. Yang dipermain-mainkan oleh umat Islam. Bila ada orang kafir yang nak guna kalimah Allah, tak boleh. Mana boleh? Mana boleh? Kalimah Allah untuk kami je orang Islam. Contoh. Memang tak boleh pun. Memang tak boleh pun. Memang tak boleh. Dengan isu yang sekarang ni kan. Isu sekarang ni, orang yang bukan Islam meminta dengan kita supaya nak menggunakan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke tak boleh? Tuan-tuan, saya tanya ni. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Semua tak boleh lah. Tapi ada dalam kitab menyebut kalau ada kawan kita kan, kawan kita yang bukan Islam. Siapa ada yang kawan yang bukan Islam kan? Kawan kita bukan Islam. Saya, kalau tuan-tuan tahu, klinik OV dekat di awal. Kalau anak saya sakit, saya selalu pergi sana. Bila tanya-tanya, dia ni duk Assalamualaikum Ustaz. Kita pun Waalaikumsalam. InsyaAllah Ustaz esok boleh datang kan Ustaz? InsyaAllah Ustaz balik rumah, Ustaz baca dah Fatihah sikit. Dia ni Islam ke kafir? Tapi nampak macam kafir. Dalam klinik ada Sami. Tanya Islam ke kafir? Kafir Ustaz. Saya bukan Islam, saya Hindu. Oh, ya ke? Ya ke Islam? Duk sembang macam orang Islam selama ni. Saya suka Islam Ustaz. Saya suka Islam. Tapi kalau orang yang macam dia ni minta nak guna kalimah Allah, kita bagi tak? Boleh tak saya guna kalimah Allah? Kita nak bagi, kita bagi. Sebab tu ada ulama kata, kalau ada orang bukan secara besar, secara individu, personal, datang jumpa kita nak minta, dan kita nampak dia ni okey, tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Dia nak minta nak guna tu tak ada kepentingan. Dan kita nampak dia ni ada harapan kalau dia guna kalimah tersebut, dia makin dekat dengan Islam dan akhir sekali dia akan masuk Islam. Kalau begitulah keadaannya, maka kita boleh benarkan. Tapi kalau kita boleh benarkan secara personal lah maksudnya. Tapi kalau yang sekarang ni jelas-jelas lah ada kepentingan yang mereka nak, maka jelaslah tak boleh. Kenapa nak sangat daripada dulu lagi ni? Timbul sekejap isu tu, kita marah, dia senyap sekejap. Lama sikit timbul pula. Kita marah, dia senyap sekejap. Lama sikit timbul pula. Tak habis-habis ni, macam ada benda. Nak sangat ni macam ada apa. Jadi bayangkanlah. Jadi kita doalah sama-sama supaya Allah Ta'ala selamatkan agama Islam. Tapi berbalik kepada cerita kita, yang si fulan ni dia tak semayang, tak pernah semayang. Tapi bila ada orang yang bukan Islam nak guna kalimah Allah, dia bangun mempertahankan. Tak boleh. Saya mempertahankan agama saya, contohnya. Dan semangat dia bagus. Semayang ke tak? Tak. Man as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, faman tarakaha faqad hadama ad-din. Jelas Nabi sebut. Salat tu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia meruntuhkan agama. Jadi dia semangat. Bila ada orang nak guna kalimah Allah, takut agama Allah ni diperkotak-katikkan, takut nama Allah ini diperkotak-katikkan, takut Islam ni diperkotak-katikkan. Walhalnya dengan dia tidak menunaikan salat itu telah meruntuhkan agama dan telah memperkotak-katikkan agamanya sendiri, dan telah merosakkan agamanya sendiri, dan telah menimbulkan fitnah terhadap agamanya sendiri. Semangat tu kita sokong, tak ada masalah. Tapi masalahnya, biarlah cakap serupa dikit. Semangat lain macam, tapi buatnya
Itulah yang kita nak. Itulah yang kita tak nak. Bukan kita nak itulah yang kita tak nak. Yang kita nak pada hari ini semua umat Islam bangun mendirikan solat. Ini yang paling penting. Ramai umat Islam yang meninggalkan solat. Dan kerana inilah Allah menampakkan di mata orang yang bukan Islam, Islam adalah agama yang rendah. Islam adalah agama yang di bawah. Islam agama yang tidak sempurna. Yalah. Kerana apa? Kerana semua umatnya semua penganutnya telah meruntuhkan agamanya. Jadi bila orang tengok Islam, tak nampak Islam pun. Mana Islamnya? Yalah, dah runtuh. Kenapa runtuh? Tak solat. Jelas Nabi sebut, faman aqamaha faqad aqama ad-din. Siapa yang mendirikan solat, maka dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa yang meninggalkan solat, dia meruntuhkan agama. Tak nampak agama pun, mana agama kau? Dah runtuh dah agama saya. Dah rosak dah agama saya. Mana rumah kau? Dah saya dah pecah dah, nak renovate baru. Ini bukan nak renovate baru ni. Yang mana agama? Dah runtuh dah, saya nak renovate baru agama saya. Dah, tak ada renovate dah. Kalau dah tak sembahyang, runtuh lah. Jadi bila kita tak menjaga perintah Allah yang begitu agung ini, maka Allah akan menampakkan di mata orang yang bukan Islam yang kita ni lemah. Sebab tu hari ni tuan-tuan, agama Islam dipijak-pijak, agama Islam diperkotak-katikkan, agama Islam dihina, agama Islam direndahkan, agama Islam dipijak-pijak, agama Islam diletak di bawah, agama Islam diconteng-arangkan. Tapi sebenarnya, walhalnya kita tak sedar siapa yang memperkotak-katikkan agama kita, siapa yang merendahkan agama kita, siapa yang menghina agama kita, siapa yang menconteng arang kepada agama kita. Siapa tuan-tuan yang boleh? Kembali kepada kita juga sebenarnya. Kita umat Islam sendiri sebenarnya hakikatnya yang telah meruntuhkan agama kita sendiri. Tak peliklah kalau Allah uji kita dengan ujian ini tuan-tuan. Tak pelik. Sebenarnya tak pelik kalau Allah uji kita dengan ujian ini. Sebenarnya tak pelik kalau Allah uji kita, mana hak orang Islam? Tak pelik. Sebab kita sendiri yang tak menunaikan hak Islam itu. Bukan kita dalam masjid, maksud kita umat Islam. Jangan salah faham. Sebab tu Allah cukup hadis ini, kisah yang hadis-hadis yang sebelum ini ceritakan Allah cukup memberi ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat. Kalau betul-betul ada keuzuran yang diterima oleh syarak, itu dimaafkan dan diqadakkan balik solat tersebut. Tapi kalau tidak ada keuzuran, tidak ada alasan di sisi syarak, wal-iyazubillah, minta lindung daripada Allah. Tapi kita manusia, kita tidak boleh menghukum. Kerana yang menghukum tu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Kita qadakkan balik solat kita dan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar ampun, dan insya-Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Satu hukum dari segi bahasa bermakna jangka masa yang sangat lama. Terdapat banyak hadis yang menyebut bahawa jangka masa satu hukum adalah bersamaan dengan 80 tahun, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Demikian juga dalam riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab Ad-Durrul Mansur, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Hadrat Bilal Al-Hajari rahmatullah alaih radhiyallahu anhu, berapa lamakah jangka masa satu hukum? Beliau menjawab, satu hukum adalah bersamaan dengan 80 tahun. Satu tahun adalah 12 bulan. Satu bulan mengandungi 30 hari. Dan satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia ini. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis sahih bahawa satu hukum adalah sama dengan 80 tahun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa satu hukum adalah bersamaan 80 tahun. Satu tahun mengandungi 360 hari. Dan satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia ini. Perkara ini juga telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan selepas itu beliau akan dikeluarkan daripada api neraka kerana iman yang ada pada diri kita. Akan dikeluarkan jugalah.
Tapi berapa lama? Selepas beberapa lama. Bayangkan. Kita boleh tahan ke? Kita mampu ke nak tahan? Waliyahzubillah. Minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, yang ada dalam majlis ini, ibu-ibu dan bapa-bapa, mainkanlah peranan kita sebagai ibu bapa. Kitalah sebenarnya yang membentuk anak-anak kita. Janganlah mengambil ringan, janganlah mengambil biasa kan. Biasalah. Biasalah. Walaupun betul, walaupun ia biasa sebenarnya. Biasa orang tak sembahyang sekarang ni. Tidak ada rasa berdosa pun kalau tak sembahyang. Ini adalah biasa yang tidak boleh dibiasakan. Biasa tapi tak boleh dibiasakan. Kita kena rasa benda ni adalah penting. Dan sebagai ibu bapa, saya sendiri yang bawa anak kecil-kecil lagi, dan tuan-tuan semua mungkin ada dah anak yang besar-besar, yang dah kahwin pun ada, cucu pun ada. Kita bermulalah daripada sinilah, daripada rumah, daripada masjid, nak betulkan umat Islam di sekeliling kita pada hari ini, insya-Allah. Moga-moga Allah pandang sedikit usaha kita untuk mengubah keadaan umat pada hari ini, insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk kerana kelemahan saya mohon maaf. Saya meminta ampun. Saya tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.